Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia hari yang baru, hari Khamis 19 Ogos 2021 bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Wan Ya, Alif. kenapa ni? Wan Alif, apa khabar? Sehat ya, John. John apa khabar? Sehat hari ni? Sehat. Hari yang baru, cuaca dekat Kuching hari tu pun cerah. Oh, sejuk. Tak macam semalam. 2-3 hari ni memang sejuk dah. Rasa Susah macam dekat nak bangun. dekat luar negara. Susah nak bangun. Winter lah, Sampai winter. berkabus cermin mata kan? Ya, betul. Jadi, yalah, macam biasa kita bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro, MyTV dan juga di Facebook TVS dan Facebook Sejahtera Asia. Jadi, bolehlah sharekan live kita dekat Facebook, betul. hantarkan komen. Bolehlah kita berinteraksi di Facebook. Facebook. Jangan lupa dan di mana saja anda berada, pastikan kita masih berada dalam situasi pandemik COVID-19. Betul. Jaga diri sendiri, kawal kawalan kediri, patuhi SOP yang telah pun dikeluarkan. Yang paling penting kita sentiasa jaga diri kita. Kita jaga kita. Betul. tak? Ya. Jadi, okey, Wan Alif, hari tu, hari ni apa topik yang akan kita kupaskan? Hari ini Pagi ini. kita ada topik menarik seperti yang saya pakai lah, Okey. John. Batik, John. Batik. Okey. Tapi hari ini kita nak bawa secara eksklusif batik Sarawak. Iaitu eksklusif batik Sarawak yang tidak dilupakan bersama tetamu kita nanti, iaitu Encik Helmi Cik. Dan untuk topik yang kedua nanti, Topik yang kedua, kita akan mengupas mengenai kepentingan sistem sokongan sosial semasa pandemik. Dan kita akan bersama penting dengan Saudara Rizwandi Haji Nawawi, Ketua Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri. Itu semua pada pagi ini. Betul. Penting. Dan pagi ini. Dan berbalik kepada batik, John. Okey. John suka pakai batik apa? Saya- Sebab Okey. kat Malaysia ni, kebanyakan negeri dia ada batik tersendiri. Okey. Kalau John suka pakai batik apa? Mestilah ni batik Sarawak. Wah, Kita batik kena Sarawak. menyokong, kita kena sokong batik tempatan. Ya, dengan kita menyokong juga dan batik Sarawak ada ciri-ciri ataupun Betul. keunikan dia tersendiri. Saya tak nak buang masa, tak nak cakap banyak. Kita dah bawa orang yang buat batik asal Betul, Sarawak ni. yang expert. Dan saya mengalu-alukan dan Sejahtera Asia mengucapkan selamat datang. Apa khabar kita? Bagus, Alhamdulillah. Encik Helmi bin Encik Helmi. Cik. Sihat, ha? Sihat. Bajunya kacak, John. Betul. Baju batik. Untuk batik Sarawak? Out. Batik Sarawak. Wow. Yap. Cantik. Out. Okey, jadi mungkin Encik Helmi mungkin boleh ceritakanlah berapa lama dah Encik Helmi telah berkecimpung dalam industri penghasilan kain batik. Dalam tahun 2021 tu dah kira 31 tahun lah kami. 31 tahun. Wow. Oh, okey. Satu jangka masa yang bukannya pendek, bukannya panjang, Betul. tetapi sangat 31 tahun. lama. Umur Dan kita dah pasti sampai 31. 31. Umur kita dah sampai Ini 31. dah umur kami lagi muda, Oh, 18. okeylah. Okey, macam tu. Macam ni, sepanjang tempoh 31 tahun tu yang pastinya macam-macam liko, orang simpang yang dilalui untuk sampai ke tahap tu. Mulanya memang susah lah dari segi bahan mentahnya. Macam ni lah. Ya, memang agak susah dulu sebab Sarawak bukan negeri pengeluar batik kan, macam Kelantan, Terengganu. Memang setidaknya nang negeri molah batik lah. Jadi Faham. Okey, kita tahu juga mungkin apa yang menjadi dorongan kepada Encik Helmi untuk menceburi bidang yalah, batik. salah satunya sebab bukan negeri pengeluar kan. Jadi kalau dipikir dari segi bisnesnya memang lain lah sebab Okey. bukan negeri pengeluar. Ya. Jadi permintaan agak Kurang banyak. lah. Banyak. Oh, banyak. Oh, agak banyak. Agak banyak. Bukan negeri luar tapi Okey, agak banyak. Bukan. Okey, faham. Bila sebut pasal negeri tu, John, Okey. kita silap kami pernah berada di Kelantan. Belajar di Kelantan, betul? Betul. Dalam tahun 1990 semasa nunggu result SPM. Okay. Sebab desperate sik tahu apa benda nak dipola waktu ya. Terus sebab Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan ada muka latihan asas untuk pembuatan batik. Okey. Jadi kami pergilah cuba Pergi cuba turut-serta belajar. belajar. Setahun setengahnya asas. Sambungan untuk setahun setengah lagi untuk lanjutan. Lanjutan. Jadi ilmu yang ada daripada hasil mencanting. Mencantik, mengecup, macam tu lah batik cap. banyak. Sebenarnya Okey, dia ada sebenarnya teknik-teknik lain sebenarnya untuk menghasilkan batik ini. Dan mungkin kita nak tahu juga apakah perbezaan utama kalau kita cakap mengenai batik yang dihasilkan di Kelantan dan juga di Sarawak tu.
Dari segi pembuatannya masih sama, menggunakan lilin, dama, campuran warnanya, tapi dari segi perbezaan dari segi desain. Desain lah. Reka corak, kalau kita lihat di sebelah Semenanjung kebanyakan bermotifkan bunga, awan larat. Macam kita di Sarawak ni kan, Ya. kepelbagaian kaum. Ya, betul. Jadi unik lah. Dan boleh disekalikan lah. Macam desain bunga. Desain bunga. Desain okey. kira Kemudian- flora and fauna di Sarawak lah. Seperti yang berada yang tertera di kaca TV kita sekarang, John. Batik yang dilukis. Okey, Yang mungkin tu boleh batik cer- Sarawak. Ya, mungkin boleh Batik ceritakan. Sarawak, desain orang Ulu yang orang sebut kalong. Oh, kalau. ya. Tapi saya tertarik dengan baju yang dipakai oleh Cik Helmi ni. Baju tu batik ke apa tu? Kombinasi lah Dye. dari segi batik chop. Oh. Batik mana ni kan? Yang dekat kaca TV Oh, ni. yang kaca TV tu tie and dye dan Tie and dye. dikombinasi dengan teknik linut. Oh, lini. Linut. Yang Apa linut? Linut yang Makan. Ambuyat tu? ambuyat. Ambuyat. Kanji dari okey, faham. pokok rumbia. Oh, wow, menarik. Menarik juga ada linut. Sebabnya kanji kan Boleh boleh, tahu. Okey. sebabnya water based, jadi boleh dicampur dengan warna batik. Oi, bukan setakat jadi makanan makanan yang menarik kat negeri Sarawak, tetapi boleh dibuat apa kata orang tu, baju juga. Baju batik. Okey, bila kita tangga dari lukisan ataupun kita lihat daripada corak batik, terdapat motif-motif seperti flora and fauna seperti yang Cik Helmi yang maksudkan tadi. Tetapi mungkin ada sesuatu yang menarik tentang batik Sarawak yang Cik Helmi ataupun suka ataupun minat tentang motif-motif ni. Syukur sebab kita di Sarawak dikurniakan dengan kepelbagaian kaum. Kalau tak siap 50 lebih suku kaum etnik kan. Sebab orang Ulunya lain, Bidayuh lain, Iban lain, dan suku-suku dari orang Ulu pun contohnya dari betul. segi curve dia pun berbeza. Berbeza, ya, betul. Jadi kita yang dalam industri yang kreatif ni kena exploit lah benda-benda tu. Betul. Dalam industri kreatif ni Yes. memang perlulah. Sebab Sarawak ni, syukurlah seperti yang Cik Helmi cakap, kita berada di Sarawak yang pelbagai etnik kaumnya, budaya, corak, pelbagai corak. budaya yang Memang boleh. peluanglah bagi nak menghasilkan sesuatu seperti baju batik atau kraft tangan dan sebagainya. Betul. Tapi bagi saya lah, John Okey. dan Cik Helmi sendiri, apa yang kita ada ni kita kena ketengahkan sebab ia menjadikan satu identiti negeri kita, negara kita, negeri kita di Sarawak ini. Ya. Macam Awak Ali sendiri minat batik dari mana? Saya minat semua. Sarawak saya minat, Terengganu saya minat, Kelantan Okay, saya minat. yang dipakai Awak Alif ni? Saya pakai ni, saya tak tahu. Abstract. Saya beli je lah. Saya minat je, saya tak tahu Okey. dia dari asal dari mana maksudnya dia. Asal kacak je lah. Asal kacak. Asal rupa kacak, beli. Betul. Habis, Okay, mungkin untuk Encik Helmi pula, yang baju yang dipakai sekarang ini. Macam saya ni batik chop yang Batik bermotifkan terendak orang Ulu. Apa dia? Chop. Terendak orang Ulu. Cerendak. Terendak. Oh, terendak. Rendak. Topi tu. Oh, Macam yes. Okey. macam bukan headgear lah. Di teknik batik chop. Yang ni buat sendiri lah, Cik Helmi buat sendiri. Buat sendiri. Berapa lama agaknya masa nak buat baju yang cantik dan lawa macam ni? 1 hari pun siap. 1 hari. Kesian. Dah nama pakar, John. 1 hari. Wow. Tapi ni Sebab okey. bidang saya kan batik chop, lukis dan Yes. jahitan terus. Jadi bolehlah. Okey, Cepatlah faham. Jadi buat. tapi ini gabungan 2 kain kan? Kain hitam dengan kain batik. Cut and paste. Cut and paste. Kalau di pasaran lah, kalau dijual lah, Cik Helmi, berapa rasanya harga baju yang Cik Helmi pakai ni? Dia tengok material jugalah sama ada sutra ke kain cotton kan. Macam tu. Kalau kain ni cotton kan, Cik Helmi? Cotton. Kalau kain cotton pasaran dari Sarawak ni, Cotton dalam 100.5 ke bawah macam tu je lah. Kalau sutra sekarang agak expensive lah. betul. Sekarang. Cantik juga kan. Dan bila kita lihat corak-corak negeri Sarawak memang bagus. Elemen-elemen corak Sarawak ini memang patut diketengahkan. Betul. Walaupun dari sudut pemakaian ataupun budaya serta persembahan dari segi tarian dan sebagainya, kerana ia mengekalkan identiti negeri itu masing-masing, terutamanya di Sarawak yang penuh dan kaya dengan budaya dan juga tradisi. Okey, selepas ni kita nak tanya lagi Encik Helmi, apa sebenarnya
batik Sarawak yang lebih unik bagi Cik Helmi. Tak jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia hari ini bersama saya Wan Alif dan juga Jonathan Ding. Yes. Yang pastinya pagi ini tetap senyum, tetap ceria walaupun apa sahaja yang anda lakukan. Semoga semuanya dipermudahkan. Okey, John. Kita pun tengah senyum ni tapi mereka tak nampak. Tak nampak. Senyum kita macam mana? Kalau kita senyum, mata kita kecil. Senyum pakai mata. Senyum pakai mata. Yes. Senyumlah ni. Senyumlah ni. Okey. Baik, Okey, John. Kita masih lagi bicara tentang batik bersama dengan Cik Helmi Cik Helmi, Cik. ya. Okey, Cik Helmi Cik. Hari ini kita tahu kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Betul. Masih berhadapan dengan musuh halimunan nombor 1. Bukan saja di Malaysia, bukan saja di Sarawak tetapi di seluruh dunia. Perbezaan ataupun cabaran yang ditempuhi dulu lain, kini itu lain. So boleh ceritakan sedikitlah. Musuh halimunan. Musuh halimunan COVID-19. Sebabnya sini nampak Cik Helmi. Memang agak terkesan, bukan apatah lagi industri kecil macam ni kan, bukan setakat Malaysia, dunia yang harus menghadapi permasalahan ini. Memang agak, kalau dari segi bisnes yang tempatan ni kan, kan kita selalu menerima tempahan dari agensi kerajaan. Kalau ada upacara yang agak besar, memang kita selalu terlibatlah. Tapi semenjak pandemik ni, kebanyakan acara tu ditangguhkan ataupun dibatalkan. Jadi memang agak terkesan lah. Maksud dia terkesan dari sudut tempahan, dari segi tempahan, dari sudut pembuatan kerja tu kan. Pembuatan kerja. Jadi bagaimana Encik Helmi sendiri melihat perkara ini dan mengatasinya? Mungkin ada buat promosi ataupun ada platform lain selain daripada batik yang Encik Helmi hasilkan? Ada, sebab dalam pembatikan ni dia ada sebahagian macam membuat t-shirt tu kan. Dia ada relate lah dengan penghasilan batik dari segi warna dia, buat tie and dye, dan kita jual online. Jadi agak banyak sambutan. Yep. Sekarang platform online memang sangat relevan. Betul? Sekarang digunakan terutamanya untuk perniagaan. Jadi Encik Helmi juga kita nak tanya mungkin berapa jumlah motif yang dah pun dihasilkan ataupun motif ataupun corak rekaan lah Encik Helmi sendiri yang telah pun dihasilkan setakat ini. Kalau diikutkan selama 31 tahun ni memang tak terkira lah, sebab dah terlalu banyak. 31 tahun lama. Cuma sebahagiannya ada yang ulangan, diulang buat motif tu, tapi dari segi warna dia kan boleh ditukar-tukar. Ya. Boleh dari segi motif sama tapi warnanya boleh walaupun bertukar. motif yang tahun 1995 ke, sebab memang dia tak luput dari segi sebab design etnik ni kan. Ya. Dari segi, memang tak lupus lah. Cuma kadang-kadang mungkin dia dimodernkan dari segi pewarnaannya. Yes, betul. Bila sebut pasal motif ini, Yap. Encik Helmi sendiri mungkin ada motif yang Encik Helmi rasa agak susah nak dibuat ataupun agak rumit dibuat tu. Sebenarnya kalau ikut memang tidak susah, sebab kalau kita lihat dari segi design etnik ni kan, sebab dia dah jadi sebahagian dari pembudayaan kita di Sarawak ni kan. Walaupun saya bukan dari etnik orang Ulu ke contohnya, jadi sebab kita melihat dari segi pattern dia tu kan. Jadi agak mudah lah. Mudah saja. Mudah bagi Encik Helmi lah. Yes, Sebab Encik Helmi memang bidang dia. Kalau kita nak buat motif tu, John, agaknya bilalah nak siap. Yalah, dah 31 tahun dalam industri, saya rasa memang dia dah senang lah untuk buat expert lah. Memang kata orang memang sebelah tangan tutup sebelah mata pun boleh juga. Tapi bila kita bercakap tentang motif, corak ini Encik Helmi, yang ni ada hak cipta ke atau macam mana? Sebab hasil kerja tangan ni agak susah nak di Tiru. pattern kan. Sebab mungkin dari segi elemen boleh, sebab sebahagian kita tak boleh nak buat dia complete macam satu design. Mungkin kita ambil curve dia je kan, macam design orang Ulu kan yang
curve tu yang spiral tu kan. Ya. Ha, itulah susah nak dipatternkan, tapi batik ni memang ada memang lain. Kalau orang ke tangan orang lain dia memang akan lain. Dia tak boleh. Faham? Batik ni kalau tangan Cik Helmi lain, tangan saya lain, tangan John lain. Betul. Itu kisah Mungkin kita boleh cuba. kisah dia kisah cara seseorang untuk mencetak ataupun mencantik batik. Yap. Cik Helmi sendiri, mungkin dari sini ada tak tengah sekarang pun tengah mencurahkan ilmu atau mengajar seseorang untuk mewarisi seni batik Sarawak ini? Setakat ni kalau sebab saya kan cottage industry area kampung dia, jadi Okey. ramailah budak-budak kampung yang dari segi pewarnaan dia orang pandai, dan anak saya sendirilah yang Okey. sekarang saya cuba train. Okey, di kaca TV sekarang batik apa tu Cik Helmi? Motif bidayuh ini, mata burung. Bidayu. Mata burung. Okey. Wow, cantik. Macam yang ni dia Dan lukisan teknik teknik ada sebahagian teknik yang dia buat tu di sekitar bahan mentah untuk buat batik tu. Sebagai orang tak tahu dia macam mana nak exploit bahan mentah tu untuk menghasilkan satu reka corak yang luar dari itulah. Macam yang garis dalam tu kan. So ni semua memang 100% menggunakan tangan untuk melukis. Batik lukis. Batik macam ni lukis. berapa Okey. meter? Berapa Biasanya meter kalau untuk disiap? lelaki 2 meter, 3 meter ke bawah lah lelaki. Perempuan 4 meter setengah ke bawah macam tu. Tapi saya difahamkan kalau batik macam ni John dan juga Cik Helmi, dia satu je kan selalu dia. Satu. Kalau yang ini satu. Corak dia satu. Ya. Macam yang sekarang ni Weh, cantik. Motif bunga kan di berlatar belakangkan ada elemen desain orang Ulu tu kan di belakang. Wow. Yang ni orang Ulu masih proses tu ada. cantik. Ya. Memang Encik Helmi menekankan juga mengangkat corak-corak etnik Sarawak ini betul. sebagai satu keunikan batik di negeri Sarawak yang pastinya apa kata orang menjadi keunikan lah. Dan, Macam ya. kat Terengganu lain, Kelantan lainnya. Ya. Dan di Sarawak Encik Helmi ada kelainan dia tersendiri. Betul. Dan kita lihat tadi memang banyak cantik lah. Dan Ui, Encik Helmi, cantik, kalau mungkin ada orang yang berminat nak membeli ataupun nak menempah baju, mana mereka boleh mencari Encik Helmi? Saya di Facebook. Di Facebook, okey. Di Facebook nama Encik Helmi Helmi Batik Craft ada dengan Helmi Cik. Helmi Cik dengan Helmi Helmi Batik Batik Craft. Okey. Ah, So okey. zaman sekarang banyak usahawan ataupun penggiat-penggiat seni sama ada dari sudut lukis mencetak baju ke nyanyian dan sebagainya, tetapi mereka sekarang mungkin down di zaman pandemik. Yap. Mungkin Cik Helmi boleh beri kata-kata semangat ataupun kata orang Kata semangat lah. kata semangat lah untuk mereka menghadapi ya, COVID-19. menghadapi Ya. dan meneruskan Kata lagi. Ya. motivasi, kata berdosa kita. Ya. Kalau ikutkan memang semua orang yang terkesan. Betul. Ya. Jadi sebab kalau dilihat dari segi dunia kreatif ni kan ada, kalau dah dikurniakan jiwa seni itu kadang-kadang dia ada sebahagiannya boleh di exploit lah. Sikit. Faham. Itulah macam batik ni dia banyak lagi. Macam kita nak belajar dengan Cik Helmi boleh? Boleh. Boleh. Senang tak? Susah tak untuk belajar? Senang. Dan satu dia mesti minat yang Cik Helmi kan? Minat. Kalau tak minat, betul. susah. Kalau yang pandai melukis semula jadi itu lagi senang nak diajar. okey. Sebab Faham. dah ada basic semula jadi. Basic untuk melukis. Melukis tu memang dah ada. Jadi kalau dah dapat asas batik tu memang senang. Boleh lah lepas ni Kita jom kita pergi boleh jumpa berlatih Cik atas Helmi. kertas dulu untuk melukis. Tempat dia mencanting, mencetak, memblok ya. Batik blok. Batik blok. Ada satu lagi six screen. Silk Silk screen. Okey, macam mana tu? Menggunakan linut tadi salah satu inovatif lah. Oh. Apa Six screen. Yang cetak Kalau batik kalau stencil. touchscreen ada, touchscreen tak ada. Setakat dulu ada lah. Online. Online kalau dapat macam tu je memang superb lah Cik Helmi kita. Boleh. Yang tu dah dikira batik apa ni? Yang print out tu lah. Print. Batik Style batik. Tradisional semua segala. Okey, terima kasih kepada Encik Helmi Cik, Terima pengurus serta pereka Helmi Batik Craft, kerana sudi berkongsi kita dengan hari ini tentang batik Sarawak yang cukup special. Betul. Cukup indah, cukup banyak motif-motif yang unik dan juga pastinya akan memberikan kita sebagai si pemakai bangga
pakai Yes. baju etnik Sarawak ini. Betul. Okey. Yap. Selepas ini John, Kita akan berehat ada- sebentar dan selepas ini kembali lagi lah bersama saya dan juga Wan Alif. Jadi terima kasih sekali lagi Encik Elmi. Ya, terima kasih. Ya, Jangan juga Si. Baik, kita akan berehat sebentar kembali selepas ini. Teruskan bersama dengan kami dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Asia. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia di blok yang tengah tu. Mungkin di luar sana mungkin penonton kita sedang berserapan. Selamat berserapan. Yes. Jangan lupa kami di sini ya. Jangan lupa. Kerana sarapan tu penting John. Betul, Macam penting. John sendiri dah sarapan tak? Belum lagi, tapi biasanya selepas ini saya akan sarapan lah. Selepas kerja lah. Betul. Seperti producer kita cakap dia suka makan laksa. Mungkin dia belanja kita lah lepas ni. Lepas ni kita makan. Baik, Okey, jadi John. Wan Alif, di blog ini kita akan kongsikanlah apa cerita ataupun berita yang berlaku dekat Malaysia dalam tempoh 24 jam yang lepas ataupun yang tengah berlaku sekarang ini. Seperti kita sedia maklum, kehangatan politik sekarang. Ya. Siapakah Perdana Menteri yang ke-9? Ismail Sabri Yaakob ataupun Anwar Ibrahim? Itu antara nama yang kini menjadi tumpuan hangat. Yap. Dua nama besar ini yang menjadi debaran kian kemuncak. Adakah hari ini ataupun esok? Dan seperti yang tertera di kaca TV, Yap. kedua-duanya merupakan orang yang tidak asing lagi, nama yang tidak asing lagi, nama besar yang kini sedang taklah kata merebut, tetapi nama yang disebut untuk disebut-sebut antara yang akan menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Yap. Seperti Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri yang berusia sekarang 61 tahun. Okey. Backgroundnya kita dapat lihat yang terbaru, background dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Betul. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim usianya sekarang 71 tahun. Okey. Jadi beliau pengalaman dalam ahli parlimen MP di Pematang Pauh, iaitu selama 5 penggal dan sekarang menjadi ahli parlimen di Port Dickson bermula 2018 sehingga sekarang. Jadi apa-apa pun yang pasti keputusan mungkin dapat hari ini ataupun esok, kita tidak tahu. Ya, betul sebab tak? hari ini juga dimaklumkan bahawa beberapa ahli parlimen daripada pelbagai parti politik akan menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Yang kita tahu antaranya ahli parlimen daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Gabungan Parti Sarawak GPS dijadualkan hadir ke Istana Negara pada hari ini untuk menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan ini sumber berkata sesi menghadap itu untuk membolehkan yang di-Pertuan Agong mendapatkan pengesahan tentang calon Perdana Menteri ke-9 yang telah dipilih. Ya, calon Perdana Menteri. Tapi selepas ini siapapun Perdana Menteri baru, Betul. mereka perlu ataupun beliau perlu memberikan kebebasan untuk melantik jemaah ataupun barisan jemaah menteri yang pastinya akan memberikan satu khidmat bakti dan juga menjalankan tanggungjawab yang amanah dan berdedikasi. Bukan satu tugas yang mudah. Ya, betul. Bukan Dalam satu pandemik tanggungjawab lagi, yang John. mudah. Betul. Tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Jadi kita doa dan sentiasalah kita doakan agar proses pemilihan ataupun pembentukan kerajaan baru ini berjalan dengan lancar untuk kita semua di Malaysia inilah, supaya kita terus dapat menjalankan hidup kita seperti biasa dan ekonomi kita pun meningkat dan sebagainya, dan itulah yang kita harapkan. Betul, yang kita harapkan sebagai rakyat biasa dan seperti yang diharapkan oleh Yang di-Pertuan Agong juga, iaitu memesan ataupun mengingatkan kepada semua pemimpin parti politik bekerjasama mewujudkan keharmonian, ketenteraman dan juga memberi fokus kepada isu kesihatan yang mengancam sekarang, iaitu COVID-19. Semoga segalanya dipermudahkan. Saya rasa kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong kita mampu menjadikan negara selepas ini lebih teratur dan juga bebas daripada COVID-19. Itu yang penting. Betul. Dan untuk komen daripada Sarawak pula. Kita ada Wang Kuat Sarawak kita. Wang Kuat Negeri Sarawak kita. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg dikatakan menghantar satu nama seorang calon tapi Yang Simok Madah, John. Yang Simok Madah. Tapi itulah, I think sepatutnya memang tak perlu pun diberitahu. Yang penting nama tersebut telah pun diserahkan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan Ketua Menteri Abang Jo menyatakan bahawa dia berserah kepada kebijaksanaan
yang di-Pertuan Agong. Ya, bak katanya biar yang di-Pertuan Agong ngumumnya esok. Saya asyik Betul. boleh nak ngumumnya. Ya, Nasib boleh mendahului Agong. Betul. Jadi, Apa-apa pun beliau berkata juga demikian cara untuk kita kata orang bersedia untuk menghadapi siapa sahaja bakal Perdana Menteri yang ke-9 ini. Yes. Dan John, Okey. kita masih lagi dalam berita yang ni tentang Paralimpik Tokyo. Sukan pula. Sukan Paralimpik Sukan Tokyo. Olimpik dah pun menutup tirainya dan sekarang Paralimpik akan membuka tirainya tak lama sahaja lagi. Ya, betul. Dan dengan cerita siapa yang akan menjadi pembawa jalur gemilang dekat pembukaan Sukan Paralimpik nanti? Wan Alif. Sukan Paralimpik di Tokyo yang layak ataupun yang diberi mandat serta diberi keistimewaan untuk membawa jalur gemilang itu Bonnie dan juga Siti Nurhaliza, iaitu pembawa jalur gemilang di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Yes. Jadi Terima kasih yang kita ucapkanlah walaupun mereka dalam bukan kata orang kurang upaya, tetapi semangat yang berkobar-kobar untuk memastikan Malaysia mampu menggenggam emas Paralimpik pada kali ini menjadi kenyataan. Betul tak, John? Betul. Dan kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet Paralimpik kita yang akan bertanding di Tokyo Paralimpik 2020 ini. Semestinya kita doa dan harapkan agar banyak pingat yang akan mereka menang untuk negara kita tercinta Malaysia. Dan mereka sentiasa sihat di sana, Betul. bebas dari sebarang penyakit ataupun wabak COVID-19. Okey, Yap. COVID-19. COVID-19. Laporan harian setakat semalam, John, di seluruh Malaysia. Silakan, John. Baik, semalam Malaysia mencatatkan angka tertinggi baharu di mana 22,242 kes baharu telah pun direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia kini 1,466,512 kes. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor masih lagi menjadi negeri yang merekodkan kes yang tertinggi, iaitu 6,858 kes, diikuti Sabah 2,413 kes dan Pulau Pinang 1,867 kes. Sarawak juga tinggi, 1,403 kes. Dan untuk jumlah kematian pula terdapat pertambahan sebanyak 225 kematian baharu, menjadikan jumlah yang telah pun meninggal dunia akibat COVID-19 di Malaysia kini 13,302 kes. Yap. Dan tadi seperti yang saya cakap, Sarawak ada 1,403 kes. Mungkin Wan Alif boleh kongsikan lebih mengenai penularan di Sarawak. Ya, John. Dan semalam, semalam laporan jangkitan COVID-19 yang baru, Sarawak kembali mengganas. Di mana mencatatkan peningkatan kes semalam, iaitu 1,403 kes positif yang baharu. Ini menjadikan kumulatif meningkat kepada 90,810 kes. Kuching masih lagi menjadi negeri tertinggi ataupun daerah tertinggi. Bukan negeri. Daerah tertinggi, iaitu sebanyak 557, diikuti Serian 247, Samarahat 228, Bauk 99 dan juga Tebedu 49. Dan untuk kes sembuh semalam juga secara kumulatifnya meningkat kepada 80,198. Dua kes kematian dicatatkan di Sarawak semalam, John. Ini menjadikan jumlah kes kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 491 kes setakat semalam. Dan semalam juga kita dikejutkan dengan kehadiran 11 kluster baharu. Wow, 11 di Sarawak. Kehadiran kluster baru ini agak merisaukan, tetapi apa-apa pun kita kena kawal kediri kita. Itu yang penting. Jaga kebersihan, jangan keluar rumah kalau tak ada urusan yang penting, dan kalau perlu keluar rumah juga pastikan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan semalam juga 119 jumlah kluster yang masih aktif. Waspada selalu, hati-hati selalu, mandi selalu, cuci tangan selalu, apa-apa pun kita mesti jaga kita, betul tak, John? Betul. Lindung diri, lindung semua. Lindung semua. Okey, jaga dirilah. Jadi itu saja antara berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Macam-macam lagi berita yang akan kami bawakan untuk anda di Sejahtera Asia dan juga di TVS. Jadi pastikan teruslah setia bersama dengan kami orang di situ. Dan kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan membicarakan mengenai kepentingan sistem sokongan sosial semasa pandemik. Bersama dengan Encik Rizwandi Haji Nawawi, Ketua Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Negeri, Jabatan Ketua Menteri. Semuanya selepas ini. Kita akan berehat sebentar, Wan Alif. Dan jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini.
Sarawak. Kita sayang Sarawak, sanggup berkorban untuk Sarawak. Oh ha, mari laungkan bersama. Oh ha, membara di dalam jiwa. Inilah negeriku, tanah tumpah darahku, sama-sama kita jaga Sarawak. Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu Sarawak maju. Kita ada Sarawak, sama belah nyentuh Sarawak. Kita sayang ke Sarawak, sanggup berkradai ngetan ke Sarawak. Oh ha, mari laungkan bersama. Oh ha, membara di dalam jiwa. Inilah negeriku, tanah tumpah darahku, sama-sama kita jaga Sarawak. Sama-sama kita jaga Sarawak. Waalaikumsalam. John. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, jadi terima kasih kita ucapkan kepada anda lah Yeah. yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dan di Facebook juga sebenarnya ramai yang ada komen. Kita lihat ada Al-Khalil, ada Juna dia cakap good morning dan terima kasih lah kami ucapkan morning. kepada anda. Selamat pagi juga. Dan ya, topik untuk di blog ini, topik yang saya rasa sangat penting dan sangat menarik. Wan Alif. Ya, sangat menarik. Kepentingan sistem sokongan sosial semasa Semasa pandemik. pandemik. Ya. Seperti biasalah, di pandemik ni ada yang tertekan, ada yang kata orang tu, hilang lah tujunya, hilang pekerjaan dan sebagainya. Betul. Tapi nak ngupas segala tu, kita kena panggil yang pakar ngupas. Betul. Okey, bersama kita hari ini iaitu Encik Rizaindi bin Haji Nawawi, Ketua Bahagian-Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Jabatan Ketua Menteri. Assalamualaikum, selamat datang. Kali yang ke banyak-banyak dah. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera. Alhamdulillah selamat sejahtera. Apa khabar itu? Okey. Bagus. Sihat? Alhamdulillah sihat. Dah breakfast? Dah. Dah. Suka dah. betul tanya orang dah breakfast kasi oh. Suka sebab bulan puasa kita boleh nanya orang breakfast. Okey, faham. Baik. Okey, jadi Encik Rizandi, mungkin kita nak tahu juga apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sokongan sosial ini? Okey, terima kasih pengacara Jonathan. Seperti mana yang kita tahu, kalau kita lihat fenomena yang berlaku pada sekarang ini, iaitu rakyat sedang berhadapan dengan kelesuan emosi akibat pandemik. Lepas tu COVID-19, gejala stres, tekanan, burnout meningkat dan sebagainya. Dan kita tahu sekarang ini juga yang dilaporkan di dalam media sosial yang beberapa minggu lepas dan bulan lepas yang berkenaan dengan tekanan ekonomi
akibat COVID-19, antara punca kes bunuh diri dan sebagainya. Yep. Dan bendera putih selamatkan keluarga daripada keputusan putusnya bekalan makanan. Okey. betul. So kalau kita nak memahami konteks sokongan sosial itu sendiri kalau kita lihat dari sudut American Psychology Association pertolongan ataupun keselesaan kepada orang lain untuk membantu mereka mengatasi tekanan biologi, tekanan psikologi dan tekanan sosial itu sendiri. Dan sokongan ini mungkin timbul daripada hubungan interpersonal dalam rangkaian sosial individu tersebut melibatkan ahli keluarga, rakan sekerja, mungkin institusi agama juga ataupun kelompok sokongan yang ada di dalam masyarakat kita. Dan kalau kita lihat definisi yang kedua yang dikemukakan oleh Canadian Mental Health Association iaitu keselesaan fizikal dan emosi diberikan kepada seseorang itu oleh ahli keluarga, rakan sekerja ataupun orang yang signifikan di dalam kehidupan dia. Jadi benda tu memang penting juga John, sangat untuk penting. membantu sokongan sosial kita Yap. agar ada yang mengambil jalan pintas ataupun membuat keputusan yang terburu-buru yang pastinya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain John. Betul. Dan kami nak tahu juga lah macam integrasi sosial tu jika dibandingkan dengan sokongan sosial, apa sebenarnya yang menyumbang kepada kesihatan iaitu dari sudut sokongan sosial dan juga integrasi sosial ini. Okey. Kita kena faham konsep integrasi sosial dan sokongan sosial. Yeah. Okey. Kalau integrasi sosial dan sokongan sosial ni adalah untuk memahami proses hubungan sosial itu sendiri dan integrasi sosial dipandang sebagai struktur di dalam proses hubungan tersebut di mana kita nak melihat ada sokongan ataupun tidak di dalam masyarakat dan sokongan sosial itu dilihat sebagai aspek fungsional. Okey, kalau kita lihat penjenisannya, sokongan sosial ni dia ada sokongan emosi, sokongan nyata, sokongan maklumat, sokongan hubungan. Yang mungkin saya akan kupas selepas ini nantilah. Tetapi integrasi sosial ni adalah integrasi yang normal. Maksudnya perkara yang dapat menyatukan masyarakat. Contohnya Hari Kemerdekaan, kita nak sambut Hari Kemerdekaan. Okey, itu adalah merupakan integrasi sosial yang berlaku di dalam masyarakat kita. Maksudnya kita bersatu padu, menyokong antara satu sama lain atas semangat nasional kemerdekaan dan sebagainya. Dan fungsional iaitu integrasi fungsional dibentuk daripada pelbagai masyarakat yang membentuk kesatu paduan di dalam sebuah negara itu sendiri. Dan kalau kita lihat faktor kejayaan antara integrasi sosial dengan sokongan sosial. Kalau integrasi sosial, ia berlandaskan rasa kekitaan, kebersamaan yang diwujudkan di dalam masyarakat itu sendiri dan persetujuan yang dibentuk, iaitu melibatkan kesetiaan dan sebagainya. Dari sudut sokongan sosial, ianya melibatkan hubungan, jantina, kesesuaian sokongan itu sendiri dan keadaan situasi bagaimana bentuk sokongan sosial itu diberi. Dan integrasi sosial ni ianya akan membentuk kehidupan masyarakat yang lebih damai dan lebih selesa di dalam negara, manakala sokongan sosial iaitu upaya untuk menghadapi suasana situasi yang tertekan dan mengurangkan kesan tekanan emosi. Itu bentuk perbezaan antara integrasi sosial dan sokongan sosial itu sendiri. Oh, banyak sebenarnya dalam integrasi sosial ada lagi dia punya kategori lagi. Pecahan-pecahan dia lagi. Pecahan dia lagi. Dan kalau kita cakap mengenai sokongan sosial ini, kita boleh kongsikan jenis-jenis sokongan sosial ni. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, ada 4 jenis sokongan sosial. Yang pertama sekali adalah sokongan emosi. Ini merupakan salah satu sokongan yang paling penting di dalam sokongan sosial, iaitu lahirnya daripada tindak balas secara spontan. Okey. Apabila sesuatu perkara yang berlaku dan sebagainya, contohnya kita sebagai seorang sahabat atau family dan sebagainya, bila kita melihat family member kita dalam keadaan yang memerlukan sokongan, automatik kita pegang tangan dia, okey, kita peluk bahu dia dan sebagainya untuk calm, maksudnya menenangkan diri dia dan sebagainya. Dan ini akan memberi dia rasa lebih dihargai, disayangi, dikasihi dan sebagainya, membuatkan kehidupannya lebih berharga. Itu yang paling penting.
Dan sokongan yang kedua adalah sokongan maklumat. Okey, dalam situasi masalah contoh pandemik sekarang ni kan, kadang-kadang banyak masyarakat di luar sana tidak dapat maklumat yang tepat berkenaan dengan macam mana nak mendapatkan bantuan daripada disalurkan oleh kerajaan untuk mendapatkan bantuan kebajikan dan sebagainya. Kita memberi maklumat, contohnya nombor, kontak dan sebagainya Jabatan Kebajikan untuk mendapatkan bantuan makanan dan sebagainya, iaitu bantuan daripada NGO yang membekalkan makanan dan sebagainya, ataupun bantuan maklumat boleh diberikan berbentuk pengalaman macam mana kita menyelesaikan sesuatu isu dan masalah itu, kita kongsikan dan dia mendapat celik akal di situ dan dapat membantu diri dia sendiri. Yang seterusnya sokongan nyata seperti yang kita lihat kempen Bendera Putih, iaitu kempen Bendera Putih iaitu ada di kalangan masyarakat kita yang putus bekalan makanan dan kita memberikan bantuan berbentuk keuangan ataupun keperluan makanan itu sendiri. Dan yang akhir sekali iaitu sokongan berbentuk hubungan, iaitu kehadiran orang-orang yang signifikan dalam kehidupan kita. Okey, menyebabkan kita merasai diri kita ini ada kepunyaan, sense of belonging di antara satu sama lain, dan ini akan memberi lebih semangat kepada kita. Maksudnya bila kita dalam situasi yang mencabar, yang menekan dan sebagainya, ada orang bersama-sama dengan kita. Itu menyebabkan kita merasakan diri kita lebih berharga, bernilai dan sebagainya. Ada orang sayang. Single? Macam ni punya single? Kalau dia single, kita kena melihat sistem sokongan sosial juga. Okey, kalau orang yang single, dia tak ada spouse, pasangan dan sebagainya, tetapi dia ada family member, dia ada rakan, sahabat dan sebagainya. Itu adalah sistem sokongan sosial kita. Dan sangat penting sebenarnya sistem sokongan ini untuk menambah keyakinan, menambah rasa seseorang itu mempunyai harga diri. Bukan harga diri lah, macam dihargai. Dihargai. Bukan harga diri, dihargai. Itu lainnya. Betul. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan mengupas lebih lagi mengenai topik ini bersama dengan Encik Riziandi. Jadi kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Sokongan sosial amat penting, Jod. Betul. Tapi sekejap, saya terkedu sekejap. Sebab apa? Sebab ialah di situasi kita macam sekarang, kita berada di studio, banyak gangguan sosial, tetapi itu yang kita perlu. Kita perlu apa? Sokongan sosial. Berbalik dengan soalan sokongan sosial ini, apakah penting seseorang itu, Encik Riziandi, untuk mengenal pasti sokongan sosial dahulu sebelum nak nolong orang tu? Macam ni ya? Okey, terima kasih pengacara Wan. Seseorang itu memang kena tahu, dia kena mesti lebih tahu bagaimanlah perbezaan dan jenis-jenis sokongan sosial itu sendiri, supaya sokongan sosial itu dapat diberikan dengan terbaik, betul dan pada sasarannya. Okey. Yang pertama sekali adalah kita menggunakan 4W 1H, iaitu W yang pertama what. Maksudnya mengetahui jenis sokongan sosial yang available, yang bersesuaian. Okey, adakah sokongan sosial itu sokongan emosi, maklumat, nyata ataupun hubungan? Kita kena lihat mana satu antara 4 itu yang diperlukan oleh seseorang itu. Yang kedua adalah which. Maksudnya mengetahui sokongan sosial yang paling berkesan, bersesuaian supaya mencapai tujuan sokongan yang diberikan. Contohnya seperti yang saya maklumkan tadi, iaitu bila kita lihat kejiranan kita ada bendera putih. Maksudnya sokongan sosial yang sesuai pada ketika itu adalah bantuan bekalan makanan, ataupun bantuan keuangan dan sebagainya yang disumbangkan oleh jiran sekeliling dan sebagainya. Yang ketiga adalah when, bila. Okey, mengetahui keadaan, tahap kesegeraan, maksudnya segera ataupun tidak diperlukan sokongan sosial itu kepada mereka yang memerlukan. Okey. Dan W yang keempat iaitu who, kepada siapa? Okey. Maksudnya kita mesti mengenali dan mengenal pasti kumpulan sasar yang tepat, yang betul. Okey, untuk memberi sokongan tersebut. Kalau kita lihat ada individu yang memerlukan, ada masalah mental dan sebagainya, kita memberi sokongan sosial berbentuk memberi maklumat, iaitu supaya mereka boleh menghubungi kaunselor, mendapatkan psikiatrik dan sebagainya, mendapatkan bantuan kesihatan mental. Bagi mereka yang ada masalah, contohnya
maklumat macam sekarang ni ada yang diberhentikan kerja dan sebagainya, memerlukan moratorium dan sebagainya, kita memberikan sokongan maklumat iaitu maklumat yang sesuai untuk mereka menghubungi pihak bank dan sebagainya mendapatkan moratorium. Dan how iaitu mengetahui bagaimana sokongan boleh diberikan. Okey, kalau orang yang memerlukan sokongan itu di pendalaman dan sebagainya perlu menggunakan bot dan sebagainya, persediaan kita macam mana. Kalau sokongan itu sebelah rumah kita, senang je lah. Berjalan kaki dah sampai dan sebagainya kan. Dan sama ada kita pergi ke rumah ataupun kita kumpul mereka yang memerlukan sokongan itu di satu tempat, kita berikan sekaligus dan sebagainya. Di balai raya dan sebagainya. Okey, itu antara situasi dan keadaan. Kita perlu mengenal pastilah bagaimana bentuk kesesuaian bantuan sokongan sosial itu diberikan. 4W 1H. Ya. www. What, where, apa tadi? Iaitu what, What, which, when, who and how. Who and how. Okey. Itulah pentingnya untuk kita mengenal pasti jenis bantuan sokongan sosial yang kita nak berikan. Betul. Tapi bila sebut tentang bantuan sosial ini, sekarang zaman pandemik, semenjak tahun lepas lagi kita menghadapi COVID-19, ada yang dibuang kerja. Tetapi yang dibuang kerja itu terpaksa menanggung beban menjaga anak-anak, isteri yang tidak bekerja pula, bayaran rumah, kereta, utility dan sebagainya. Bagaimana kesesuaian sokongan sosial ini dapat kita berikan antara yang mungkin ada pengalaman dari pihak Encik Rizani sendiri? Okey. Terima kasih Saudara Wan Alif. Contohnya yang telah terkesan okey dengan dengan pandemik, melibatkan mereka yang telah diberhentikan kerja dan sebagainya dan menyebabkan mereka telah putus contohnya bekalan makanan di rumah dan sebagainya. Apa yang mengikut pengalaman kami iaitu kami di unit sumber urusan negeri Jabatan Ketua Menteri di kalangan staf-staf sendiri pernah membuat satu iaitu collection iaitu pengumpulan dana dan sebagainya untuk membantu mangsa-mangsa iaitu kami serahkan kepada pihak NGO sebab dalam situasi pandemik kita tak faham rakyat Malaysia ni adalah keinginan membantunya begitu tinggi. Itu merupakan satu sifat positif yang bagus yang ada kekuatan pada rakyat Malaysia. Terutama sekali kita di Sarawak ni kan. Tetapi kita kena mencari saluran yang betul. Maksudnya pihak NGOs yang biasa mengendalikan bantuan ini untuk menyerahkan bantuan tersebut supaya kita dapat menjaga SOP dan sebagainya, tak berpusu-pusu ke satu tempat untuk memberi bantuan, tetapi kita dapat mengelak juga daripada jangkit COVID dan sebagainya. Kita kena follow SOP juga. Dalam masa yang sama, kita memberi bantuan dari sudut maklumat tadi, sokongan sosial, iaitu kita merujukkan individu ini kepada AKPK. Sebab pihak AKPK di Bank Negara ada kaunseling keuangan yang mampu untuk mengurus mangsa individu yang dalam keadaan terkesan dengan COVID, iaitu dibuang kerja dan sebagainya, yang telah hilang punca pendapatan, untuk arrangement lah dengan bank dan sebagainya. Mereka boleh hubungi pihak AKPK untuk maklumat yang lebih lanjut lagi lah. Jadi memberi ataupun menolong dengan memberi maklumat yang betul itu penting supaya yang terkesan ini tahu mana platform ataupun mana saluran yang betul untuk pergi membantu ataupun memohon bantuan dan sebagainya. Betul. Jangan bila kita dalam situasi ini, jangan kita kalau kita tak mampu, jangan kita biarkan. Bantu untuk kita dapatkan Cari saluran yang betul untuk mereka pertolongan. dapatkan bantuan dengan saluran yang betul itu. Betul. Jadi Encik Rizandi juga mungkin bagaimana sokongan sosial ini penting semasa pandemik ni? Sokongan sosial ini penting semasa pandemik kalau kita lihat dari sudut faktor pencetus. Seperti yang kita bincang tadi, iaitu penularan wabak COVID itu sendiri telah menimbulkan satu perasaan kerisauan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kita bincang tadi, iaitu diberhentikan kerja. Maksudnya masyarakat sekarang ataupun individu ada masalah kewangan, stres, tekanan, rasa tertekan dan sebagainya. Mungkin ada di kalangan Malaysia mereka yang depression akibat stres yang begitu tinggi dan sebagainya. Dan seterusnya juga dalam situasi sekarang ni
norma baru iaitu work from home pun memberi kesan dan pembelajaran di rumah PDPR pun memberi kesan kepada masyarakat kita dari sudut adjustment proses kita sebagai manusia itu dan adaptif iaitu macam mana kita nak adapt dalam situasi baru. Okey. Dan bagaimana sokongan emosi telah boleh kita berikan. Okey. Contohnya bagi mereka yang positif COVID. Kita tahu ada di kalangan rakan kita, ada di kalangan rakan sekerja dan ada di kalangan jiran kita. Okey. Sokongan emosi yang perlu kita berikan adalah kita tidak melabel mereka. Kita tidak judge mereka. Dan kita perlu empati kepada mereka. Okey. Itu yang penting, sokongan emosi. Sebab ada di kalangan kita yang blame. Yalah kau si jaga SOP tekanan kayu dan sebagainya. Okey, yalah kau lah penyebab jangkit COVID menyebabkan semua family member kena dan sebagainya. Okey. Dan kita dapat lihat di sini seperti Encik Rizandi cakap tadi, memang kita jangan nak downkan, dah nyata ditimpa masalah, ditekan lagi dengan kata-kata yang tidak baik. Kita harus memberi sokongan yang betul. Baik, jadi Encik Rizwandi terima kasih. Encik Rizwandi terima kasih kerana sudi berkongsi maklumat pada hari Tok yang sangat berguna sebenarnya untuk penonton kita. Jadi itu dia tadi kepentingan sistem sokongan sosial semasa pandemik bersama dengan Encik Rizwandi, Ketua Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Tapi sebelum tu seperti biasa ada pantun pengakhiran buat Sejahtera Asia. Jadi gadis berkebaya berjalan ke pekan, bertudung litup berwarna biru. Adat budaya kekal-kekalkan, acuan hidup keturunan baharu. Okey, saya Wan Alif dan juga rakan penyampai Jonathan Ding. Dan sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Jangan lupa teruskan kesetiaan anda bersama dengan TBS kerana pelbagai lagi program menarik menanti anda sepanjang hari. Jumpa lagi esok hari hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye. Okey, bye-bye. Paksa orang bye-bye.